Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersiaran lagi dalam sesi kuliah Baitus Salam, yang mana pada malam ini insya-Allah saya akan mengupas sedikitlah tentang topik yang berkaitan dengan perdebatan, hukum hakam dan juga adab yang berkaitan. Kerana perdebatan ini seringkali disalah faham oleh sebahagian daripada sahabat-sahabat kita, khususnya bila kita mendengar tentang sepotong hadis daripada hadis riwayat Abi Dawud, yang mana Nabi SAW bersabda, mafhumnya, ana za'imun bi baitin, aku menjamin sebuah tempat di syurga bagi mereka yang liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa, yang mereka meninggalkan perdebatan, al-mira' wa in kana muhiqqa, walaupun dia di pihak yang benar. Sebentar lagi kita akan kupas tentang mafhum daripada hadis ini, sebab dalam bahasa Arab perdebatan itu digunakan dengan beberapa bentuk, beberapa panggilan, beberapa kalimah. Ada yang panggil sebagai al-munadharah, ada yang dipanggil sebagai jidal, ada yang sebagai mira' dan sebagainya. Jadi kita nak faham tentang hadis ini, kita perlu faham tentang konteks bahasanya juga, dan kita kena melihat kepada nas-nas yang lain supaya kita tidak menyalah faham ataupun salah faham terhadap hadis ini. Sebab ada sebahagian daripada sahabat-sahabat yang kita ingat mereka ini menggunakan alasan debat ini untuk menghalalkan apa jua jenis perdebatan dan suka sangat untuk berdebat dalam semua perkara. Dan ada juga sebahagian sahabat-sahabat yang beranggapan bahawa debat ini semuanya sia-sia belaka ataupun bertentangan dengan tuntutan agama. Jadi di manakah stand kita di dalam bab ini? Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam surah Hud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau syaa'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Maaf, mata ni penat sikit. Allah kata, kalaulah Tuhanmu menghendaki, nescaya dia akan menjadikan manusia ini satu umat, tetapi manusia itu selalu berselisih kecuali mereka yang mendapat rahmat daripada Tuhanmu. Kerana itulah mereka diciptakan. Jadi sifat manusia ini adalah secara lumrah, secara fitrahnya adalah sering bersengketa, sering berbeza, dan itulah fitrah yang Allah telah ciptakan bagi kita. Dan disebabkan begitu banyaknya perselisihan yang berlaku di kalangan manusia, maka di sinilah terletaknya posisi perdebatan untuk nak menegakkan kebenaran ataupun untuk nak menyampaikan sesuatu kebenaran. Dan perdebatan ni juga adalah salah satu daripada ilmu, salah satu ilmu yang penting, sebab melalui perdebatan juga ia sebagai salah satu wasilah untuk kita sampai kepada kebenaran, untuk kita memahami cara-cara beristidlal dengan dalil-dalil yang ada. Dan kalau bukan kerana jidal ataupun kerana perdebatan ini, mungkin tidak jelas hujah-hujah dan dalil-dalil sangkahan kepada diri kita. Sebab perdebatan ini kita akan mendengar satu sudut pandang yang barangkali tidak terlintas di benak kita. Barangkali kita akan menemui petunjuk-petunjuk, kita akan menemui dalil-dalil, dan kemudian kita akan mendengar barangkali cara penghujahan yang kemungkinan akan membuka juga pandangan kita terhadap sesuatu isu. Tetapi penting juga untuk nak kita bahaskan tentang bab ini kerana ramai daripada sahabat-sahabat kita juga yang mungkin masih lagi belum mengetahui tentang adab dalam berkhilaf. Berkhilaf ini adalah lumrah. Kita kata apa yang boleh berlaku,
manusia ini tidak akan berada dalam satu bentuk kerangka pemikiran. Pasti akan ada ranting-ranting yang berbeza, pasti akan ada sedikit sebanyak yang berbeza-beza. Tetapi adakah kita menangani perbezaan itu dengan persengketaan, permusuhan, perbalahan dan seumpamanya, ataupun kita beradab di dalam kerangka-kerangka khilaf ilmiah yang dibenarkan oleh syarak. Begitu juga perbahasan tentang perdebatan ini. Saya bukan orang yang kita kata orang debat lah. Jiwa saya pun bukan jiwa orang yang suka berdebat. Dia berbezalah jiwa masing-masing. Tapi berdebat ini adalah, ada antara kebaikannya adalah kita boleh membantu sahabat-sahabat kita untuk menjawab ataupun melihat suatu sudut pandang bagi membalas syubhat-syubhat ahli bidah ataupun mereka-mereka yang mungkin menyimpang daripada petunjuk agama. Ini sedikit sebanyak juga merupakan salah satu suluhan ilmu kepada masyarakat. Perdebatan secara umumnya kita nak dalam bahasa Arab dipanggil sebagai al-munadharah. Al-munadharah. So tadi pun kita bagi tahu dalam bahasa Arab ni ada beberapa kalimah yang digunakan bagi menggambarkan perdebatan. Ada sebahagian yang berbentuk konotasi negatif, ada juga yang berbentuk positif. Okey. Jadi munadharah ni apa maksud dia? Al-munadharah ni dia adalah satu kita kata taraddudul kalam ataupun satu hujah balas yang berlaku di antara dua pihak yang mana setiap daripada pihak tersebut ingin menegakkan hujahnya dan juga ingin membenamkan pendapat yang berlawan debat dengan dia itu, demi untuk menzahirkan kebenaran yang mereka anggap ianya sebagai satu kebenaran. Itu maksud perdebatan sebagaimana yang telah ditaarifkan oleh Al-Amidi. So sebahagian daripada para ulama pun menyebutlah beberapa bentuk, beberapa maksud daripada perdebatan. Ada juga taarif yang ataupun definisi yang mengatakan bahawa perdebatan ni seumpama dialog yang berlaku di antara dua pihak, yang bermaksud setiap seorang ataupun setiap satu pihak itu ingin menegakkan pandangan dia terhadap sesuatu isu ataupun topik yang tertentu, ataupun mempertahankan pandangan tersebut daripada pelbagai bentuk, dengan pelbagai bentuk wasilah, pelbagai bentuk logik, dalil dan seumpamanya, dengan menggunakan penghujahan yang dilihat boleh membenamkan pandangan musuh ataupun pandangan pihak lawan. So itu adalah salah satu daripada definisi yang kita boleh faham bahawa debat ini mesti berlaku di antara kedua pihak, dan setiap daripada satunya ingin menegakkan hujah dengan bukti-bukti yang ada pada diri masing-masing. Kalaulah kita katakan munadharah ini untuk nak menegakkan perkara yang hak, maka di sana ada yang biasanya dalam bahasa Arab kalimah-kalimah ini bermaksud debat tetapi digunakan dengan maksud yang negatif. Contohnya mira', contohnya jidal. So mira' dan jidal ini antara kalimah yang negatif, perdebatan yang berbentuk negatif. Dan nanti kita akan mungkin kita akan sentuh sikit tentang apakah debat yang positif dan apakah debat yang negatif. Kalau kita ingat dalam hadis Abi Daud tadi, Nabi kata ganjaran bagi orang yang dijamin syurga oleh Nabi SAW, tempatnya itu adalah bagi mereka yang meninggalkan mira' wa in kana muhiqqa, walaupun dia di pihak yang benar. Jadi mira' itu di situ adalah bermaksud perdebatan yang negatif. Sebab tu dalam Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih dia kata mimma yudhammu min al-alfaz al-mira' wal jidal wal khusuma. Antara lafaz-lafaz kalimah-kalimah debat yang negatif adalah mira', jidal dan juga khusumah. Itu dari segi konteks pergunaan
perdebatan. Walaupun mira, jidal, munazarah dia adalah satu komponen ataupun satu keluarga, tetapi cara penggunaan kalimah itulah membezakan antara perdebatan yang selaras dengan syarak ataupun yang bertentangan dengan kehendak syarak. Disebabkan itu Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih dia kata al-mira' ta'nuka fi kalamil ghair li idharin khalalin fi. Mira' ni apa yang hadis tadi pun sebut. Mira' ni dia lebih kepada kita akan membantah ataupun menikam kata-kata pihak lain untuk kita nak cari dia punya kelompongan semata-mata, li ghairi gharadin siwa tahqiri qa'ilihi wa idhari maziyataka alaih. Yang mana of course kalau kita dalam berdebat kita nak membenarkan hujah musuh, itu tak ada masalah. Tetapi mira' yang membezakan dengan munazarah, iaitu mira' ini dia bila kita nak membantah hujah musuh, niat kita tu berbeza. Niat kita itu adalah untuk nak memperkecilkan pihak lawan, ataupun semata-mata untuk kita tunjuk hebat. Itu mira'. Ada orang ni berdebat nampak macam bagus, tetapi purpose dia tu salah. Purpose dia tu mungkin dia nak jadi hero. Ada juga yang nak tunjuk diri dia hebat, diri dia warrior, diri dia dan sebagainya. So walaupun zahirnya dia berbentuk satu kelangsungan debat yang baik, tetapi kerana niat yang berbeza, maka ataupun niat dia untuk nak memperlekehkan lawan dia semata-mata, maka di situ dia dianggap sebagai satu perdebatan yang memberikan mudarat. Justru perdebatan sebegitu kita panggil sebagai al-mira'. Macam mana nak tahu? Itu sendiri tuan punya diri boleh tahulah. Jidal pula dia ada sikit-sikit perbezaan lah. Biasanya jidal ini daripada sudut untuk menegakkan pandangan kelompok masing-masing. Itulah yang selalu berlaku di antara grup ini dan grup ini. Itu lebih kepada jidal. Khusumah ni apa pula? Khusumah ni dia perdebatan yang selalu menggunakan ataupun dengan gunakan kata-kata yang tak sepatutnya lah. Kata-kata yang berbentuk penghinaan, kata-kata yang hanya mendatangkan mudaratan dan seumpama dengannya. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih kata wa'lam anna al-jidala qad yakunu bihaq wa qad yakunu bibatil. Ketahuilah bahawa perdebatan itu boleh jadi benar dan boleh jadi juga sesuatu yang batil. Misalnya Allah sebut dalam Al-Quran, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berdebat, berjidal. Maksudnya kita nak menegakkan satu pandangan kita semata-mata. Jangan kita berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Allah kata ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Ini juga berbentuk jidal yang negatif. Maksudnya kita dah tahu kebenaran. Dalam konteks ini orang kafir dah tahu kebenaran, tetapi mereka masih lagi ingin membantah, ingin nak berdebat dalam perkara tersebut. So ini adalah pembantahan yang negatif. Dan perdebatan yang negatif sebeginilah yang Nabi SAW sabdakan dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaihi illa utul jadal. Kan, Nabi SAW bagi tahu kaum-kaum dahulu ni, mereka ini tersesat selepas mereka berdapat petunjuk adalah kerana mereka ini kuat berdebat. Orang Kelantan royak debat koseh, mungkin gitulah. Dan perdebatan yang negatif juga satu perdebatan yang dia membawa ke arah permusuhan yang melampaui batas. Contohnya bila Nabi SAW kata abghadur rijali ila Allahil aladul khasim. Orang yang paling dimukai oleh Allah adalah mereka yang melampau-lampau dikala mereka bersengketa. Dan itulah yang berlaku adakala dalam kalangan kita juga, yang bila kita tak suka pada seseorang tu, kita berlebih-lebihan.
Kita tak, argument kita itu tidak stick pada hujah ilmiah semata-mata, tetapi kita jadi emosi, kita jadi nak memuaskan hati kita sendiri. Kita tambah lagi dengan ayat-ayat provokasi, kita tambah lagi dengan sindiran, kita tambah lagi dengan kata-kata yang tuduhan-tuduhan, prasangka-prasangka buruk, masuk benda-benda yang tidak berkaitan dengan nilai ataupun hujah itu sendiri. Ini yang banyak terjadi di kalangan kita, termasuk juga di kalangan para ilmuwan kita. Baik. Kata al-Imam ataupun Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا ما أمر الله تعالى. Ulama dulu daripada kalangan para salafus salih, daripada kalangan sahabat, tabi'in dan selepas daripada mereka, bila mana mereka ini berselisih dalam satu perkara, mereka akan mengikuti guideline yang telah Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalaulah kita bersengketa dalam satu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Maksudnya kita kena berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan hanya daripada sudut kefahaman maksud hukum hakam, tapi kita kena contohi juga daripada sudut akhlaknya, daripada sudut adabnya dan yang berkaitan. Dalam Al-Quran juga Allah ada menceritakan tentang munadharah dalam Al-Quran. Sebelum tu saya ingin menjawab salam daripada sahabat-sahabat yang memberikan salam di Facebook, yang mengikuti kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suratul Nahl, Allah ada sebut juga tentang debat ini dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan penuh bijaksana dan juga peringatan yang baik. Kemudian Allah kata wajadilhum billati hiya ahsan. Argulah dengan mereka, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Kalau perlukan kepada perdebatan, berdebatlah dengan hikmah, debatlah dengan bijaksana. Jangan debat dengan sesuatu yang batil, dengan akhlak yang buruk, dengan hujah yang batil, dengan muslihat yang tidak baik. Itu bukanlah termasuk dalam perdebatan yang dianjurkan oleh Islam. Banyaklah ayat-ayat dalam Al-Quran yang Allah menceritakan tentang perdebatan. Allah pun sebut wala tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan. Tadi kita dah sebut faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Allah ceritakan tentang perdebatan Nabi Ibrahim kan dengan kaumnya. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Cerita tentang Nabi Musa berdebat dengan Firaun. Banyaklah kalau kita nak tengok yang Allah ceritakan tentang perdebatan-perdebatan para anbiya dengan kaum-kaum mereka masing-masing. Dalam sunnah juga Nabi SAW secara umumnya ada sentuh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi kata jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah dengan orang musyrikin dengan harta kamu, dengan jiwa kamu dan juga lisan kamu. So lisan di situ juga termasuk dalamnya adalah cara kita berjihad dengan lisan kita. Selain daripada berdakwah adalah kita berdebat. Itu juga salah satu daripada bentuk peperangan dengan musuh-musuh kita. Nabi SAW pun pernah berdebat dengan ahli Quraisy, pernah berdebat dengan Kristian Najran. Jadi hukum kita mempelajari ilmu seni perdebatan. Tanpa ada keraguan lagi bahawa ilmu tentang perdebatan ni sangat baiklah untuk nak kita kuasai, dan ia secara umumnya berbentuk fardu kifayah.
yang mana kalaulah ada ahlinya yang boleh menjawab syubhat-syubhat tersebut, alhamdulillah. Ini berdasarkan kepada Allah perintahkan kepada kita, wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah dengan mereka ini dengan cara yang terbaik. So nak memiliki semua ilmu ni, dia tak semua orang ada lah kehebatan ni, tak ada semua orang ada keilmuan ni. Jadi hanya mereka yang tertentu, mereka yang ada skill-skill perdebatan, mereka yang menguasai ilmu yang hendak diperbahaskan, itu antara mereka yang layak untuk nak berdebat. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, perdebatan itu boleh jadi satu benda yang wajib, boleh jadi satu yang digalakkan, boleh jadi juga perdebatan itu diharamkan juga. Contohnya perdebatan yang tidak berlandaskan ilmu, perdebatan yang hanya sekadar untuk membantah satu kebenaran dan hujah itu selepas ianya tertegak. Itu maka ada beberapa bentuk hukuman. So boleh jadi perdebatan itu wajib dalam beberapa situasi. Contohnya untuk nak menegakkan hujah ilmiah, satu fakta-fakta yang qati'ah, biasanya yang sudah jelas dan clear, ataupun syubhah-syubhah yang ditusukkan ke dalam agama kita. So penting untuk ada elemen perdebatan juga untuk menolak syubhat-syubhat tersebut, khususnya yang berkait dengan akidah-akidah yang boleh menyesatkan umat Islam. Begitu juga dia menjadi satu kewajipan jika dia boleh memberikan satu maslahat kepada kepada Islam. Contohnya ada orang yang dia bertanya, dia nak berdebat dengan kita, dan kita juga menaruh harapan dia akan menerima Islam daripada orang tersebut. So dalam keadaan begitu, kita kena menyediakan jawapan yang ampuh untuk mereka ini, supaya kita boleh menarik mereka ke dalam Islam. Boleh jadi juga perdebatan ini, sebagaimana yang kita katakan tadi, dia adalah satu fardu kifayah. Satu fardu kifayah yang bergantung kepada keadaan lah. Dalam keadaan yang kita tak mampu, maka kita kena serahkan dan kita kembalikan kepada mereka yang mampu. Begitu juga perdebatan boleh menjadi satu yang disunatkan, yang digalakkan. Contohnya untuk nak menguatkan lagi kebenaran, untuk nak membantu kebenaran tersebut. Dan boleh jadi juga perdebatan ni boleh jadi termasuk dalam perkara yang haram jika dia terpalit dengan perkara-perkara yang haram. Contohnya menegakkan satu kebatilan, boleh jadi juga untuk nak mengaibkan saudaranya semata-mata, ataupun untuk nak mendapatkan habuan dunia, pujian, populariti, ataupun kita berdebat dalam keadaan kita tidak layak lah. Kita dalam beginner, dalam penuntut ilmu, tiba-tiba nak berjidal dengan orang-orang, mereka-mereka yang mungkin akan membenamkan. Boleh jadi satu kebenaran itu tertutup disebabkan bukan kerana hujahnya, tapi disebabkan munazir itu, pendebat itu yang tidak kukuh, yang tidak mampu untuk nak menzahirkan istidlal bagi satu-satu dalil tersebut. Okey. Kata Imam Malik rahmatullahi alaih, adraktu ahla hadzal baladi, yani al-Madinah, wa hum yakrahuna al-munazarah wal jadal illa fima tahtahu amal. Imam Malik dia kata, aku menemui ataupun aku mendapati ramai orang di Madinah ini yang mana mereka ini tidak suka kepada perdebatan, melainkan sesuatu yang membawa mereka ke arah amalan. So ada orang ni dia nak berdebat, debat koksir yang tak ada langsung samarah dia, hasil dia, yang ini tak digalakkan lah. So kalau kita nak berdebat, biarlah perdebatan itu satu benda yang mendatangkan manfaat, yang boleh membawa kita ini berlebihkan amal dan mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Kemudian perdebatan yang baik, perdebatan yang positif, dia boleh mendatangkan beberapa natijah yang baik. Antaranya adalah kita boleh menjadi asbab untuk masyarakat mendapat hidayah. Justru kalau kita tengok ada para salafus salih ni, dia kata
dia lebih suka untuk nak menarik seseorang itu ke jalan hidayah itu lebih disukai daripada dia beriktikaf selama sebulan. Kemudian juga perdebatan ini juga boleh menjadi satu penegak kepada pandangan, ideologi, mazhab dan seumpamanya, seperti mana yang terjadi kepada Ibnu Hazm Al-Zahiri yang telah tersebar luas mazhab Al-Zahirinya di penjuru Andalus. Kebanyakannya dilakukan menerusi perdebatan ataupun yang dipanggil sebagai Al-Munazarah. Begitu juga perdebatan yang boleh membawa orang ke arah kebenaran kembali. Itu antara kesan yang baik. Kita boleh kembalikan orang itu daripada mereka terperangkap dalam syubhat-syubhat tersebut. Kita boleh tarik mereka kembali. Perdebatan juga dia boleh merancangkan aktiviti ilmiah. Perdebatan juga dia boleh menyingkap satu-satu perkara yang hak. Itulah tujuan objektif daripada kita berdebat, likashfil haq. Sebab kata Imam Az-Zahabi adalah untuk nak menegakkan satu kebenaran, wa ifadatil alimil adka al-ilma liman dunah, dan juga dia menjadikan orang yang lebih berilmu di situ ni dia boleh share knowledge dia dengan orang yang di bawahnya. Wa tanbihil aghfala al-adhaf, dan juga kita boleh memberikan peringatan kepada yang mungkin dia terlepas pandang, dia terleka, yang pendapat ataupun mereka-mereka yang lebih lemah kudratnya daripada kita. Yang keenam, kita dapat ilmu daripada perdebatan tersebut. So itu adalah merupakan antara hasil-hasil daripada perdebatan yang baik. But walaupun perdebatan itu ada sudut positifnya, ada sudut negatifnya, para salafus salih dulu dia tak gemar lah sangat sebenarnya untuk nak berdebat. Itu bukanlah satu cara yang mereka nak jadikan all the time punya isu adalah untuk nak berdebat, asyik-asyik nak debat. Tak. Muhammad bin Sirin pun bila dia datang seorang Mu'tazilah, Umar bin Ubaid nak discuss dengan dia akan tutup telinga dia. So dia tak nak dengar apa orang tu cakap. Melainkan dalam keadaan situasi yang penting adalah untuk nak menegakkan hujah itu dalam satu skala potensial yang besar, satu maslahat yang besar, maka disitulah barulah mungkin jalan debat itu boleh dipilih. Dan Quran banyak ada menyebut tentang debat-debat yang negatif lah. So para salaf ni tidak cuba hindarkan supaya, sebab debat ni walaupun benda yang biasanya benda yang baik, tetapi selalunya syaitan dia akan selaputkan dia dengan talbiskan dia dengan benda-benda yang boleh merosakkan amalan tersebut. So kita khawatir juga orang yang kita ni nak berdebat ni, akhirnya niat kita mungkin boleh terpesong dan mungkin juga tak ada samarah pun. Ramai orang dia ingat bila dia berdebat tu dia boleh selesaikan masalah, dia boleh kembalikan orang tu kebenaran, tapi kadang-kadang tidak, bahkan menjadikan situasi itu lebih buruk, menjadikan si pendebat itu lebih ketegak, dan dia boleh menyebabkan juga perbalahan yang lebih dahsyat. So kita kena banyak pertimbangkan tentang kesan-kesan dia lah. Bukan hanya kesan jangka masa pendek, tapi juga kesan jangka masa panjang. Okay. Kemudian kita nak sentuh juga tentang aspek adab-adab dalam kita berdebat. Sebab adab-adab inilah yang akan menentukan sama ada perdebatan itu menjadi positif ataupun negatif, sama ada dia menjadi munadharah ataupun dia menjadi mirah. Yang mana satukah pilihan anda? So yang pertama sekali untuk kita mendapatkan debat yang baik adalah kita ikhlaskan niat kita kepada Allah. Adakah kita nak berdebat itu adalah untuk kita nak menzahirkan kebenaran ataupun semata-mata kita ingin mendapatkan popularitas. So itu sangat-sangat penting. Yang kedua, jadikan niat kita ini adalah untuk nak menzahirkan kebenaran, jauh daripada sifat riak, jauh daripada kita nak berbangga-bangga. Allah sebut dalam Quran, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnih. Dan dalam Quran lagi Allah kata, alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladhina hadahumullah. Orang-orang yang bila mana dia mendengar hujah-hujah yang baik, yang lebih baik, yang lebih kukuh, yang lebih kuat, maka dia mengikuti apa yang terbaik itu.
Jangan kita sampai berdebat sesuatu benda yang kita dah terzahir kebenaran, tapi kita sekadar nak bergaduh sahaja. Dalam bab ni Allah kata yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan. Kebenaran yang dah jelas pun ada orang ni nak lagi suka berdebat. Justru kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, ma nadartu ahadan fa ahbabtu ayukhti. Dan aku tidak berdebat dengan seseorang itu dalam keadaan aku seronok dia tersilap. Hari ni kita suka, kita seronok. Kalau boleh kita nak yang berdebat dengan kita tu salah, yang dia salah, tanpa ada satu ruang dalam diri kita untuk kita menganggap potensial dalam diri kita mungkin ada melakukan kesilapan. Kebanyakannya kita lebih kepada nak menegakkan hujah masing-masing ataupun benang yang basah, tanpa kita ada niat untuk nak belajar sesuatu daripada orang tersebut. Dan Imam Syafi'i lagi dalam satu riwayat menyebut, dia kata ma nadartu ahadan faqabila minni al-hujjata illa 'azuma fi 'aini wa la raddaha illa saqata fi 'aini. Aku tidak berdebat dengan seseorang, berdialog dengan seseorang itu, melainkan jika aku mengatakan satu kebenaran dan diterima, orang itu terima hujah daripada aku, orang itu akan kelihatan so very credible dalam mata aku. Tetapi orang yang dia dah tahu kebenaran dengan hujah-hujah yang kuat, tetapi dia masih lagi menolak, melainkan dia akan jatuh nilainya di susut pandangan aku. So kita kena selalu ada satu perasaan, umpama pepatah Arab dia kata ra'yi sawabun yahtamilul khata. Pandangan aku ni yang benar pun boleh jadi salah. Wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus sawab. Dan pandangan selain daripada aku ni walaupun salah, tapi dia ada juga kemungkinan dia betul juga. So kita kena ada potential, sebab kita nak mencari kebenaran. Boleh jadi apa yang kita sangkakan itu sebagai satu kebenaran, rupa-rupanya dia bukanlah satu kebenaran. So we have to always sediakan ruang untuk kita belajar sesuatu dan menerima mungkin ada kebarangkalian kita juga ada tersilap, kita juga ada terselindung satu-satu hujah tu daripada knowledge kita. Yang ketiga adalah ilmu. Maksudnya nak berdebat ni mesti syarat dia kena ada ilmu dengan apa yang dia perdebatkan. Kalau tak, dia akan jadi debat bodoh gitulah, debat yang tak menghasilkan apa-apa knowledge dan ilmu. Wajadilu bil batil liyudhibu bihil haq. Allah pun sebut dengan benda-benda jidal, yang perdebatan yang dengan benda-benda yang batil. So ini tak perlulah. Dan ini semua boleh merosakkan debat yang positif itu. Dan yang keempat juga, kita debat itu perlu kena ada skill ya. Skill debat ni tak semestinya orang yang berilmu tu dia boleh berdebat. Sebab nak berdebat ni diperlukan kepada skill. Dia kena main daripada sudut ilmu psikologinya. Dia kena ada tahu membaca gerak-geri musuh, ucapan musuh, jangkaan dan sebagainya. So dia ada skill-skill yang tak salah saya di universiti pun, di sekolah-sekolah pun sebahagiannya ada kelab debat. So dalam kelab debat tu dia akan ajar kita untuk nak lebih, macam orang kata peguam lah kan. Peguam ni kadang-kadang dia punya bukti dia taklah berapa solid, tetapi bab putak alam dia tu bagus. So dia tahu macam mana nak putak, dia tahu untuk nak mencari loophole ni kat mana, dan di situ dia boleh gunakan kelemahan dan ruang tersebut untuk nak menjadikan keadaan tu memihak kepada diri dia. Begitu juga dengan para pendebat. Pendebat ni sometimes dia tahulah nak tangkap mana-mana kelemahan daripada pihak lawan, supaya dia boleh mendapat advantage di situ. Antara adab, kita jangan lupa kita mulakan dengan bismillah, alhamdulillah, salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan lupa juga untuk bila mana kita berdebat, kita kena, bila kita nak bahaskan hujah musuh, kita kena gunakan sumber-sumber musuh tu, lawan, pihak lawan. Jangan kita lazimkan apa yang orang itu tidak berhujah. Contohnya kalau kita nak berdebat dengan orang Nasrani, orang Kristian, jangan pula kita pergi nak
kita nak cakap sesuatu tu haram tapi kita guna dalil daripada Quran, of course lah tak valid bagi orang tu, sebab orang tu tidak beriman dengan Quran. Tetapi kalau kita nak tegakkan sesuatu itu, kalau boleh kita jumpa daripada sumber dia sendiri. Contohnya apa yang kita selalu dapati daripada diskusi-diskusi, dialog, jawapan-jawapan, debat-debat Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik umpamanya. Mereka ni bila berdebat dengan agama-agama secara perbandingan agama ni, mereka akan quote kepada sumber-sumber pihak yang bertanya. Kalau yang bertanya itu Hindu, dia akan quote daripada Veda, daripada sumber-sumber rujukan mereka. Kalau orang tu sebagai contoh Yahudi, maka mungkin dia akan gunakan Perjanjian Lama ataupun dia akan gunakan Talmud. Kalau yang berdebat dengan dia tu orang Kristian, mungkin dia akan gunakan Perjanjian Baru ataupun Perjanjian Lama itu sendiri. So itu adalah antara cara kita berdebat dengan musuh. Jangan kita attack seseorang apa yang dia tak kata, ataupun kita pandai-pandai ilzamkan seseorang tu dengan sesuatu yang itu bukan dia punya prinsip, bukan dia punya foundation dia lah. Kalau kita nak berdebat dengan orang Syiah pun kita gunakan sumber-sumber mereka itu sendiri yang mu'tabar, seperti kitab mereka Al-Kafi, Biharul Anwar, Kitabul Majalis, Ilal Syara'i', Tuhfatul Uqul, dan lain-lain lagi lah. So itu antara sumber-sumber mereka yang so kalau kita nak berdebat dengan Syiah, Rafidah, tiba-tiba kita argue dengan kita punya hadis Bukhari dan Muslim yang mereka tak pakai pun, so it's no use them. Diorang tak terima lah, sebab itu bukan penghujahan yang bukti yang valid di sistem mereka. Okay. Kemudian jangan lupa juga untuk bila kita berdebat tu, kita kena specific, stick to the topic. Jangan kita lari daripada topik. Janganlah pergi kita kona sana sini, putar alam sana sini. Itu bukan. Bila kita nak berdebat isu pasal point, pasal dalil, tiba-tiba yang dibalasnya Wahabi. Itu je yang boleh cakap. Tiba-tiba balasan dia, jawapan dia adalah labeling. Jawapan dia adalah dia akan cuba untuk nak trolling ataupun nak cyberbullying, ataupun mereka ini nak mencaci, mencerca, memaki, merendah-rendahkan fizikal karakter seseorang yang tak ada kaitan dengan perdebatan ataupun topik yang nak dibincangkan. So kalau kita nak diskusi, nak bersembang tentang topik tu, stick to the topic. Peduli apa dia punya rupa, ataupun jangan hinalah bab-bab tu semua. So itu membuatkan kita hanya lari daripada topik semata-mata. Jangan kita fokus kepada aspek orang itu, tapi fokus pada hujah yang dibawanya. Dan pada masa yang sama, jangan biarkan pihak lawan tu nak lari daripada topik. Sebenarnya dalam Quran pun Allah ada ceritalah. Misal kata perdebatan yang Nabi Musa AS ketika berdebat dengan Fir'aun. Ketika Fir'aun dah marah, dia dah tak boleh jawab, dia nak lari daripada topik, Nabi Musa pun cuba untuk nak tarik dia balik, stick to the point, supaya dia tak lari. Misal kata bila dalam Quran bila Allah kata qala fir'aun wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Fir'aun ditanya benda Tuhan sekalian alam tu. Nabi Musa pun kata dia adalah Tuhan bagi langit, bagi bumi, antara keduanya, sekiranya kamu semua yakin. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Dan Fir'aun pun dia berpaling kepada orang sekitarnya. Dia kata, korang tak dengar ke apa dia cakap? Nabi Musa kata, qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Dia stick lagi bahawa Tuhan kamu adalah Tuhan bagi nenek moyang kamu yang terdahulu. Fir'aun pun dah mula attack dia punya credibility, karakter. Dia pun, Fir'aun mula kata, qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Tengok ni, orang ni yang mendakwa dia sebagai rasul ni gila sebab. Tapi Nabi Musa stick, dia tak lari. Walaupun Fir'aun nak ejek dia punya, nak labeling dia dah sebagai gila,
dia masih lagi stick kita dah hujah ketuhanan. Dia kata qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Tuhan kamu Allah itu adalah Tuhan yang menguasai timur, barat, dan antara kedua-duanya sekiranya kamu berfikir. Firaun masih lagi berlari daripada topik, digunakan ancaman pula. Dia kata qala la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kalau kamu ambil Tuhan selain daripada aku akan penjarakan kamu. Tapi Nabi Musa terus qala walau ji'tuka bi syai'in mubin. Dia masih lagi argue untuk nak mendatangkan hujah kebenaran. Sampailah akhirnya berlakunya lontar melontar tongkat-tongkat yang menjadi ular itulah. Begitu juga kisah seumpama tersebut Allah ada ceritakan ketika Nabi Nuh alaihissalam berdebat juga dengan kaumnya. Nabi Nuh stick to the point, tapi kaum-kaum ni cuba untuk nak melarikan diri, lebih kepada attack personal Nabi Nuh alaihissalam itu sendiri. Dan antara adab-adab dalam kita berdebat juga adalah kita pilihlah orang, dan kita kena tengok juga siapa yang kita berdebat tu lah. Debatlah mereka yang mungkin sekufu juga. Janganlah kita bila nak berdebat tu kita bagi ruang kepada orang tu untuk nak mencari mendapat ruang yang lebih luas. Jangan debat dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh sombong. Kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi, ma jaldatu aliman illa wa ghalabtuhu wa ma jalani jahilun illa ghalabani. Aku kalau berdebat dengan orang-orang yang bijak ni aku boleh kalahkan dia, tetapi bila aku berdebat dengan orang yang jahil ni dia kalahkan aku. Okey. Dan pada masa yang sama kita raikan adab-adab kita dengan orang pendebat-pendebat yang mungkin lebih senior daripada kita, yang lebih berusia daripada kita, yang memiliki kedudukan ilmu yang besar. Walaupun kita tak bersetuju dengannya dalam beberapa hal, tapi kita kena meletakkan seseorang itu dengan kedudukannya, cakap dengan uslub yang baik, hormat. Ini kita boleh fahami daripada debat Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya. Bila Allah kata wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka shay'a ya abati inni qad ja'ani minal 'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budi asy-syaitan inna asy-syaitana kana lir-rahmani 'asiyya ya abati inni akhafu yamassaka 'adabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Tengok macam mana Nabi Ibrahim ketika dia berdiskusi, berdialog dengan ayahnya, ayahnya yang kufur, yang menggunakan kata-kata ancaman, tapi Nabi Ibrahim panggil ayah dengan panggilan yang baik, ya abati. Dia bertanya question yang baik dengan penuh adab, meraihkan kedudukan dia sebagai anak kepada ayahnya itu. So kita pun jangan kita terlampau mengangkat diri kita. Kita kena appreciate kalau orang tu someone yang ada kedudukan dalam masyarakat, yang ada dia punya posisi yang tertentu, kita kena menghormati dan berikan hak itu kepada dia. Dan pada masa yang sama juga, antara adab yang boleh kita raikan juga adalah kita kena ada satu usul yang kita boleh sepakati bersama. Jadi kalau tak ada usul yang kita boleh tak bersepakati bersama ni, payahlah sebab at the end masing-masing akan kata kamilah yang betul, kamu punya yang tak betul. So kita kena ada satu prinsip yang both sides tu dia boleh berpegang. Maksudnya katakan kalau kita berdiskusi dengan orang Islam, sesama orang kita kena, macam contoh kita letakkan satu persepakatan, kalaulah hadis itu adalah satu hadis yang sahih, kita kena terimalah, kita tak tolak. Cuma daripada segi statusnya lah, tapi mungkin dari segi fiqhul hadis tu kita boleh bincangkan. Tapi janganlah pula bila kita berdiskusi dengan orang yang tak terima hadis tu dan kita tegakkan lagi dengan hadis tu, at the end contoh kita nak berhujah dengan golongan anti hadis. Orang tu tak pakai langsung hadis yang kita duk pakai. So at the end dia tak akan terima hujah kita. So kita kena tahu mana asas basic yang kita boleh
sepakati bersama supaya kita boleh mendapat natijah yang baik. Dan juga kalau boleh kita beradablah dengan adab perdebatan yang baiklah. Dan kalau kata kita ada sebarang argument, dakwaan sekalipun, dakwaan tersebut biarlah disertai dengan bukti. Kalau kita menukilkan satu-satu fakta hadis, kita gunakan yang mana yang boleh diterima argunya, nilainya, bukanlah yang daripada sebarangan, daripada mana-mana yang kita kutip tak ada nilainya. Dan jangan pula kita ni terpengaruh, termakan dengan fitnah-fitnah tembak. Kadang-kadang asatidah, ilmuwan ni, mereka ni okey, tetapi yang lebih berapinya yang followers, anak-anak murid ni, so benda tu boleh menyemarakkan, memburukkan keadaan. So kita, sekalalah kita berada di tempat yang berdebat itu, kita be cool, calm down, jangan duk layan sangatlah kadang-kadang komen negatif yang berbentuk fitnah, prasangka buruk, makian dan sebagainya. Begitu juga kita jangan potong orang tu cakap apa. Kita kena bagi peluang, ruang untuk dia nak meluahkan hujah-hujahnya, berikan peluang untuk nak dia even membantah kita sekalipun, untuk nak kita melihat dan kita menilai bagaimana dialog yang terjadi antara kita dengan dia. Dan jangan sesekali kita mengingkari kebenaran walaupun daripada mulut pihak lawan. Okay? Ada orang ni dia takabur, dia tak boleh nak terima lah kalau kata itu hujah daripada lawan, langsung mereka ini tak boleh nak terima. Sometimes apa yang dia kata tu ada kebenarannya. Okey, baik. Dan pilihlah lafaz-lafaz yang baik. Hindari daripada kata-kata, ucapan-ucapan yang tidak boleh, yang susah nak difahami, ataupun kata-kata yang berbentuk tak baiklah, sindiran yang masih duk menyindir, duk provokasi, duk ialah benda-benda yang Nabi larang ni kita buat selalu tu kan. Yang ini kita kena elakkan. Antara bentuk kesenian dalam perdebatan ni juga, kita kena bersedia untuk mengajukan soalan-soalan yang mungkin di luar daripada jangkauan pihak lawan. So sometimes soalan-soalan begitulah boleh menjentak sikit lah dia punya minda dia tu. Dan setiap apa yang kita runtuhkan, kebatilan yang kita runtuhkan itu bina balik kebenaran. Jangan kita tembak macam Amerika pergi bom, lepas tu tak ada pembangunan, tak dibantu untuk nak membangunkan negara tersebut. So that's wrong. So whatever kita cantas, kita bina balik foundation yang hak itu di atas dasar manhaj ilmu yang sahih. So itu kita akan dapat insya-Allah faedah lah. Kalau kita tidak meletakkan itu sebagai apa yang kita lakukan, maka kita akan biarkan orang terkutang kanting lah begitu. So bantu mereka untuk nak ada satu foundation yang betul yang kita bina di atas segala apa yang kita runtuhkan. Jangan duk panjang sangat duk cakaplah benda-benda yang ringkas, tapi insya-Allah padat dengan makna. Jangan duk goreng panjang mengelewar sana sini. Itu semua tidak membantulah tujuan apa yang kita nak capai. Okey, baik, saya ingat inilah lebih kurang apa yang kita nak kongsikan pada malam ini. Dulu pun adalah contoh-contoh yang kita mungkin boleh dengarlah, contoh perdebatan di antara Ibnu Abbas dengan kaum Khawarij pada zaman Khalifah Ali. Itu salah satu daripada bentuk perdebatan dialog yang baik yang berlaku di antara Ibnu Abbas dan juga puak Khawarij tersebut, dan akhirnya sebahagian besar daripada mereka telah kembali semula ke jalan kebenaran. Dan antara yang menarik dia adalah Ibnu Abbas, dia macam tadi kita bagi tahu, dia telah bersepakat dengan pihak Khawarij itu daripada sudut sekiranya aku menggunakan hujah-hujah daripada Al-Quran, adakah kamu akan terima? So dia mencari satu base yang disepakati, the main principle, yang mana kalau Ibnu Abbas berhujah dengan Al-Quran, maka puak Khawarij itu akan dengar dan terima. So Ibnu Abbas dia hanya argue dengan Quran saja.
So itulah yang menyebabkan akhirnya Khawarij pun terpaksa juga tunduk, sebab falsafah, filosofi mereka itu digunakan oleh Ibn Abbas. Dan sebab Khawarij ni dia ambil zahir, dia tak cermat, dia tak cerdik, dia petik sini sikit, petik sini sikit. So Ibn Abbas ni dia counter balik itu semua dengan ayat-ayat Quran yang buatkan mereka ini bingung, dan mereka akhirnya bersetuju dengan argument yang dinyatakan oleh Ibn Abbas. Jadi saya ingat sekadar itu sahaja dulu perkongsian kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang bersama dengan kita pada malam ini. InsyaAllah malam yang barakah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.